terbenamnya matahari sembahyang fardu maghrib. Dan di awal malam, jangan larut malam, di awal malam sembahyang fardu isya. Sebab itu nak makan lepas sembahyang isya. Jangan makan nanti balik ke tuition, ke tutorial, ke pukul 12. Nanti badan kau macam aku, XXL. Perkataan isya itu maknanya sembahyang di awal malam, makan pun di awal malam. Nyesal nanti macam aku gemuk tak guna sesin pun. Ya, Allah dah nyatakan 5 waktu ini membolehkan kita mendapat al-hasanat, pelbagai bentuk kebaikan, untuk memadamkan apa ju case and scandal. Maknanya sembahyang fardu 5 waktu inilah yang boleh settlekan masalah umat. Jutaan kemaafan, giliran profesor pula untuk menjelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kita ucapkan kepada Fadil Tuan Haji Hanafiah di atas huraian berkaitan dengan latar belakang, dan endingnya pun dengan Mat Arif disukun, cukup harkatnya nampaknya, yang menceritakan kepada kita berkaitan latar belakang peristiwa Isra Mi'raj, membongkar, mendedahkan daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit sebanyak maklumat dan juga input yang berguna dan menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, digambarkan tadi yang saya sempat quotekan perkataan daripada Fadil Tuan Haji, iaitu perjalanan yang jauh, masanya singkat. Perjalanan jaraknya jauh dan masanya sangat singkat. Yang ini menyebabkan ramai dalam kalangan umat dan masyarakat Arab tidak bersetuju dan juga mengingkari cerita yang disebutkan oleh Nabi SAW selepas pulang daripada Isra dan Mi'raj. Dan ini jugalah yang dibahaskan oleh para ulama. Seumpama Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Bukhari, dalam kitabnya Fathul Bari, dan juga Imam Nawawi antara lain menyebut, sesungguhnya Isra dan Mi'raj berlaku pada malam ataupun satu malam fil yaqadhah, dalam keadaan sedar, bidasadihi wa ruhi, dengan jasad dan juga rohnya, bukan bermimpi, bukan berangan dan seumpamanya, yang seakan-akan memerlukan kepada kita untuk mungkin bertanya ataupun ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang merupakan peristiwa agung, perjalanan yang jauh tapi masanya yang singkat. Kita persilakan pada Profesor Madya Dr. Adil Kasmo untuk menerangkan berkaitan dengan perspektif sains. Persilakan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengurusi majlis, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Taala kerana dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan dan pelajar-pelajar di UPSI. Persoalan tentang Isra Mi'raj ini ialah persoalan yang berbentuk sakliyah ataupun peristiwa yang dikhabarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Dan peristiwa-peristiwa yang perkara-perkara yang berkaitan dengan sakliyah adalah sesuatu yang disebut dalam istilah ghairu ma'qul, tidak boleh kita fikirkan dengan akal kerana kemampuan akal kita terhad. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, apabila Rasulullah SAW kembali daripada Isra Mi'raj dan Rasulullah mengkabarkan perkara ini kepada orang-orang Quraisy, ada di antara mereka yang telah Islam dan ada yang belum Islam, masing-masing tidak percaya. Seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz tadi, masing-masing tidak percaya. Kenapa? Kerana tidak masuk akal. Bagaimanakah manusia boleh berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, sedangkan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jauhnya lebih kurang 1,000 km, dan kenderaan yang paling laju pada masa itu ialah unta.
Jadi apabila Rasulullah kembali, ramai di antara mereka yang mengatakan Muhammad majnun, gila, dan ramai yang murtad. Dan ini adalah satu peristiwa yang menguji keimanan sebenarnya. Tetapi apabila perkara ini sampai kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia kata, aku percaya apa yang disebutkan oleh Muhammad, sebab katanya Muhammad tidak pernah berbohong. Maknanya tuan-tuan dan puan, ada pelajar-pelajar sekalian, mengapa Sayyidina Abu Bakar yakin peristiwa tersebut? Bukan kerana cerita Isra Mi'raj itu sesuatu yang boleh kita fikirkan dengan akal atau kita ta'akul dengan akal, tetapi kerana Nabi, yakni penyampainya, adalah manusia yang tak pernah berbohong. Itu sifat manusia, dia nak tengok bukti. Sebab itulah pelajar-pelajar sekalian atau membuat Ustaz Nabi orang-orang Arab yang bersama dengan Nabi pada malam itu, dia tanya Nabi, kalau kau betul-betul pergi, maka ditanya soalan-soalan yang susah berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Pada masa itulah Rasulullah SAW dibantu oleh Allah, dipertuntunkan di depan Nabi Masjidil Aqsa, dan Nabi boleh menjawab dengan detail dan tepat, sehingga menyebabkan orang-orang Quraisy kata berjalan jauh melongo, ternganga mulutnya, dan yakin semula kepada Nabi. Kerana dia tahu bahawa Nabi tak pernah pergi. Tapi bagaimana Nabi SAW boleh menjelaskan perkara tersebut? Jadi tuan-tuan dan puan, di sini ada dua pengajaran yang barangkali jarang-jarang disebut oleh penceramah-penceramah. Yang pertama sekali ialah untuk meyakinkan manusia kepada perkara-perkara yang tidak dapat ditakwil dengan akal, bukan kerja mudah. Nak yakinkan orang tentang Isra Mi'raj itu sendiri suatu yang susah. Kalau Nabi pun tuan-tuan maupun dibantu oleh Allah, dengan ditunjukkan, dipaparkan di depan Nabi Masjid Aqsa, dan Nabi menjawab soalan-soalan Quraisy. Barangkali orang zaman sekarang ni macam mana? Belajar-belajar di sekolah, saya buat kajian, antaranya saya tanya pada pelajar-pelajar, apakah keyakinan anda kepada agama Islam? Ramai yang menjawab, dulu saya tak berapa yakin, tapi bila ditunjukkan bukti jadi yakin. Termasuklah saya dapat kesan ramai juga budak-budak yang dilahirkan Islam ni, dia tidak percayakan Tuhan. Di YTM contohnya ada etis. Di maktab rendah saya marah pun ada, tak percaya Tuhan. Kenapa? Sebab memang sifat manusia nak tengok bukti. Kes Isra Mi'raj tadi, Sayyidina Abu Bakar yang digelar As-Siddiq kerana mengiyakan cerita kisah Nabi tersebut. Dia percayakan kisah tersebut pun bukan sebab kisah itu masuk akal, tetapi kerana Nabi manusia yang tidak pernah berbohong. Tuan-tuan dan puan, jadi iktibar di sini yang satu lagi adalah Nabi dibantu oleh Allah untuk meyakinkan manusia kepada kebenaran apa yang dibawanya. Sebab itulah apabila kita tunjukkan bukti, maka nantinya ada orang yang akan percaya kepada Quran. Bila dia percaya kepada Quran, maka dia akan percaya kepada seluruh isi kandungan Quran. Tuan-tuan. Jadi umpamanya saya telah menunjukkan bukti kepada pelajar-pelajar saya tentang Quran. Bagaimana pelajar yang asalnya ateis tidak percaya Tuhan, akhirnya dia percaya Tuhan? Ini pelajar saya ni. I think it is just too amazing. It is a bit unbelievable at first, because my belief toward the God is not very much at first. But after all the fact and statistics that my lecturer has shown to me, I started to believe that God do exist. Itu satu Saya rasa Al-Quran berkemungkinan besar adalah benar, wujud dan dicipta oleh Tuhan. Saya mula mempercayai wujudan Tuhan agama Islam. Sebelum ini saya tidak pernah diberitahu tentang perkara ini, kata pelajar.